Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini DAP telah nyatakan beberapa sebab kenapa mereka tak boleh kerjasama dengan PAS dan tak boleh sokong PAS. Dan semua sebab ni melibatkan hukum Islam. Bermaknanya PAS ni mempertahankan dan nak melaksanakan hukum syariah, hukum Islam, dan DAP menolaknya oleh kerana mengikut DAP, Malaysia ialah negara sekular. Dan DAP selalu sebut tentang kenyataan Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri yang pertama, yang telah mengikut DAP, telah mengumum yang Malaysia ialah negara sekular dan sistem Islam tidak boleh dilaksanakan di dalam Malaysia. Di dalam perlembagaan, ia hanya sebut Islam ialah negara persekutuan. Islam is a religion of the federation. Tetapi tidak sebut yang Malaysia ni negara Islam. Hanya Islam ialah negara persekutuan. So bermaknanya, boleh ke tak boleh Islam dilaksanakan di dalam Malaysia? Kalau mengikut DAP dan mengikut Tengku Abdul Rahman, tak boleh. Islam hanya negara persekutuan, tapi Malaysia bukan negara Islam. Malaysia negara sekular. Bermaknanya, hukum syariah yang diguna terhadap orang Islam, misalan kalau orang Islam minum arak ditangkap, kalau orang Islam lakukan berzina ditangkap, kalau orang Islam ni tak puasa ditangkap, dan macam-macam lagi. Jadi tindakan itu haram. Orang Malaysia, walaupun mereka orang Melayu ke orang Islam, tak boleh ditangkap sekiranya mereka melakukan kesalahan di bawah syariah. Ini disebabkan Malaysia bukan negara Islam. Malaysia negara sekular, dan undang-undang Malaysia bagi jenayah ialah common law, iaitu undang-undang sekular. Jadi ini yang menyebabkan timbulnya kekeliruan dan berselisih faham tentang status Malaysia. Dan oleh kerana itu hari ini DAP boleh tolak PAS dan cabar undang-undang Islam kerana Malaysia ni bukan negara Islam. Kalau DAP buat ni di Brunei ke, di Arab Saudi, kalau di Indonesia sekalipun, kalau DAP mencabar Islam, macam mereka mencabar Islam di dalam Malaysia, tindakan akan diambil, rakyat akan bangun. Tapi di dalam Malaysia ni, orang Melayu tak kisah. DAP umum mereka tolak Islam, tolak sistem Islam, tolak undang-undang Islam, dan DAP mengumumkan yang Malaysia ni negara sekular, bukan negara Islam. Islam hanya negara ni agama resmi mengikut DAP. Tetapi tidak semestinya Islam dilaksanakan di Malaysia. DAP bebas bercakap ini semua, tidak ada tindakan oleh rakyat ataupun oleh kerajaan. Jadi Islam boleh diperkecilkan. So, apa yang sebenarnya orang Melayu nak? Nampaknya orang Melayu ramai sokong DAP. Orang Melayu, kalau ikut pilihan raya yang lepas, DAP dan Pakatan Harapan menang pilihan raya kerana sokongan Melayu, bukan kerana sokongan Cina. Cina memang dah sokong dah. Orang India, orang Cina sokong DAP dari 2008 lagi, 2008, 2013, 2018, 2018. 3 pilihan raya dah. Orang Melayu, orang bukan Melayu support DAP, sokong DAP lebih dari 95%. Tetapi hanya pilihan raya yang lepas, apabila Melayu menyokong DAP, masa itulah DAP dan Pakatan Harapan boleh menang pilihan raya. Jadi bermaknanya orang Melayu sendiri sokong pendirian DAP, di mana DAP ni menolak Islam, menolak hukum syariah,
dan mempertahankan sistem sekular. Sistem sekular ni senang, bermaknanya Islam tak ada kena-mengena dengan pentadbiran negara. Jadi sekira orang Islam membuat sesuatu yang boleh dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, melanggar syariat Islam, kerajaan tak boleh buat apa-apa. Kerajaan tidak boleh tangkap dan charge dan mengambil tindakan seperti kalau orang tak puasa, kalau orang berzina, kalau orang minum arak, tangkap mereka. Tak boleh. Tapi sekarang ni berlaku. Kalau orang Melayu, orang Islam minum arak ke, berzina ke, tak puasa ke, mereka ditangkap di bawah undang-undang apa? Di bawah undang-undang Malaysia. Itu bukan kesalahan. Dia hanya kesalahan di bawah undang-undang syariah. Tapi macam mana kita ni negara sekular, kita ni bukan negara Islam, tetapi hukum Islam, undang-undang Islam diguna, tetapi hanya untuk orang Islam. Kalau kita bukan Islam, kita tidak ditangkap, kita bebas untuk melakukan apa saja kita nak, walaupun bertentangan dengan Islam. So ini orang ahli parlimen ni, baik orang ahli parlimen Islam ke, ahli parlimen bukan Islam ke, mereka dah kita berapa puluh tahun merdeka, mereka tak ambil tindakan untuk nak memperbaiki keadaan itu. Iaitu sekira Malaysia ni bukan negara Islam, tetapi negara sekular, sebutlah di dalam perlembagaan. Ataupun kalau kita kata Islam ni ialah negara persekutuan, tapi tidak jelas, tidak terang, maka pindah perlembagaan supaya menjadi terang, iaitu Islam bukan sahaja agama resmi atau agama bagi persekutuan, tetapi Islam ialah juga sistem di dalam pentadbiran negara. So dia tak sebut ini, dia tak sebut itu, cuma dia sebut ni Islam ialah negara persekutuan, full stop, dan memberi gambaran yang sistem Malaysia ni sistem hybrid, iaitu kita ni bukan sekular dan kita pun bukan Islam juga. We are not a secular country, we are not Islamic country, we are a hybrid country, di mana kita ni negara sekular, tapi dalam situasi-situasi tertentu, di dalam kes-kes tertentu, Islam akan dilaksanakan. So Islam will be selective prosecution, pendakwaan terpilih. Dan hukum Islam akan dilaksanakan terhadap orang-orang tertentu, tapi bukan semua rakyat Malaysia perlu takluk kepada Islam. Dan kalau kerajaan rasa yang awak ni melakukan kesalahan di bawah Islam, kita akan ambil tindakan. Macam mana sekiranya tindakan diambil terhadap orang yang dianggap Islam atau orang yang dilihat sebagai Islam, dan apabila dibawa ke mahkamah dan di-charge kerana melakukan kesalahan di bawah Islam, orang tersebut beritahu hakim, tapi hakim, saya bukan Islam, I'm not a Muslim. Dan hakim kata, bapa awak Muslim, mak awak Muslim, bukan? Jadi awak ni lahir di dalam keluarga Islam. Ya, betul, saya lahir di dalam keluarga Islam, tapi saya tak percaya kepada Tuhan. Saya tak mengamalkan apa-apa yang sepatut diamalkan di bawah Islam. Saya tak pernah puasa, saya tak pernah semayang, saya tak pernah baca Quran, dan saya anggap sebagai Islam ni bukan agama saya, dan saya tak percaya kepada Tuhan. Jadi awak tak boleh sentuh saya, awak tak boleh charge saya, oleh kerana undang-undang ni hanya kepada orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Nabi Muhammad, yang percaya kepada Quran. Dan saya tak percaya kepada semua itu yang saya anggap karut. Jadi apa kerajaan nak buat? Sebab dia tak pernah masuk Islam. Mungkin dia lahir di dalam keluarga Islam, tapi daripada hari dia lahir sampai hari dia ditangkap masuk mahkamah, dia tidak
menganggap diri dia sebagai orang Islam, dia tidak percaya, dia ni atheist yang tidak ada agama, tidak percaya kepada Tuhan. Jadi ini satu kekeliruan yang tidak pernah diperbaiki, dan hari ini DAP memberi satu senarai. Sebab apa mereka tak boleh nak sokong PAS, dan senarai itu yang sebenarnya kalau kita baca senarai itu, kenapa DAP tak boleh sokong PAS dan tidak boleh berkawan dengan PAS. Apa yang DAP sebut tu, yang sebenarnya kita boleh tukar PAS kepada Islam. Iaitu DAP memberi senarai sebab apa mereka tak boleh sokong Islam, tak boleh kawan dengan Islam, oleh kerana kononnya kesalahan DAP, kesalahan PAS itu hanya ialah mempertahankan Islam. Jadi ringkas cerita, apa DAP beritahu, dia tolak PAS kerana PAS mempertahankan Islam. Secara tak langsung DAP tolak Islam. Tapi tak apa pula DAP cakap macam tu. Tidak ada apa-apa orang Melayu nak marah ke, kerajaan nak bertindak ke. Kalaulah PAS ni mengatakan minum arak ni haram, oleh kerana itu, kerana PAS berkata minum arak haram, maka kita tolak PAS, maknanya tolak Islam lah tu. Sebab PAS ni hanya memberi hujah bahawasanya di dalam Islam arak haram. Jadi sekiranya kita tolak PAS kerana PAS ni declare arak haram, maka kita tolak PAS kerana PAS ni mempertahankan Islam. Ringkas cerita. So, apa ni? Jadi, kerajaan dan ahli parlimen, 222 ahli parlimen ni, mereka biarkan keadaan ini berterusan. Mereka tidak address the problem. The problem is simple. Malaysia ni negara apa? Negara sekular? Atau negara Islam? Atau negara hybrid? Di mana kita ada dua undang-undang. Undang-undang untuk orang bukan Islam, kita guna common law. Undang-undang untuk orang Islam, kita guna syariah law. Dan kita ada dua mahkamah. Kita ada mahkamah biasa, kita ada mahkamah syariah. So, we are a country of two systems. And this country of two systems is divided between Muslim and non-Muslim. Kita ada Malaysia bagi orang bukan Islam, kita ada Malaysia bagi orang Islam. Dan bagi orang Islam, kita ada sistem lain. Bagi orang bukan Islam, kita ada sistem lain. Kita tidak ada satu sistem bagi semua orang. A country of two systems, a country of two people, one people Muslim, one people not Muslim, ya. And kita kata satu Malaysia. Di mana satu Malaysia? There's no one Malaysia. There's two Malaysia. There's non-Muslim Malaysia. There's Muslim Malaysia. Untuk Muslim Malaysia, sistem lain. Untuk Muslim yang non-Muslim Malaysia ni, sistem lain. So, it's two Malaysias in one and two different systems under one country. And then ahli parlimen ni heran kenapa Malaysia ni kecoh sangat. Apabila ahli parlimen yang menyebabkan perkara ni kecoh, mereka tidak memperbaikikan kekecohan itu walaupun dah semenjak merdeka masalah ni berlaku. Dan apa yang orang ahli parlimen bercakap hari ni ialah orang ni nak berkawan dengan orang ni berkawan dengan orang tu tak boleh berkawan dengan orang ni anggap orang tu sebagai musuh. Semua hujah-hujah mereka tentang kepentingan masing-masing, kepentingan parti masing-masing, dan mereka tidak langsung peduli tentang masalah negara, di mana kita ada dua masalah besar. Satu masalah ialah agama, kekeliruan tentang status Islam, sampai orang boleh kutuk, boleh hina Islam pun tak apa. Dan sekiranya Malaysia is secular state, declare Malaysia secular state. Kalau Malaysia is a Muslim state, Islamic state, declare. Dan sekiranya Malaysia ialah negara hybrid, di mana kita ada kadang-kadang kita guna Islam, kadang-kadang kita tak guna Islam, also declare, supaya
everybody knows where they stand. Sekarang ni kita tak tahu. Dan masalah yang kedua yang perlu juga diperbaiki dan semenjak merdeka sampai hari ini tidak ada apa-apa tindakan, iaitu sistem education, sistem pendidikan. Our education system is very low quality. Dan oleh kerana orang ahli parlimen ni, orang politik ni asyik berpolitik, tidak ada masa memikir tentang masalah yang sebenar, the real problem with Malaysia, maka tidak ada apa-apa tindakan. The religious problem in Malaysia and the low standard education problem. Ini dua. Selesai ini dua, yang lain boleh automatically selesai. Oleh kerana apabila masalah agama ataupun status agama dan masalah pendidikan diselesai, maka orang Malaysia tidaklah akan jadi bodoh semacam sekarang. Assalamualaikum. Salam sejahtera.